Baik, itu tadi sedikit pencerahan di mana dan pusat untuk anda menderma darah dan sebagainya. Memang sudah tentu ada kerisauan tersebut dan kita ingin tahu sebenarnya adakah sebenarnya selamat untuk menderma darah ketika musim pandemik ini. Dan kita akan merungkai sebenarnya persoalan anda bersama dengan seorang pakar, sudah tentunya Dr. Nur Yati Abdul Amin, Pengarah Pusat Darah Negara. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Baik. Doktor, kita bukan saya saja. Kita juga bersama dengan rakan tugas kita, Fazli Fuad juga akan bertanyakan soalan. Dan Fazli, ada di situ ya? Baik. Nanti saya akan beri soalan kepada Dr. Lah nanti. Baik, Doktor, kita difahamkan sebenarnya antara persoalan yang cukup besar ditanyakan oleh orang ramai bagi mereka yang biasa derma darah, yang tak biasa derma darah, yang nak menderma. Persoalannya, adakah ini tempoh yang selamat untuk kita melakukan kegiatan yang cukup murni ini, itu menderma darah ketika musim pandemik COVID-19, Doktor? Terima kasih Sofia dan juga terima kasih kepada TV3 kerana memberi peluang kepada kami untuk bersiaran pada hari ini. Dan saya rasakan soalan tersebut memang sangat tepat pada masanya. Ya, kita faham kegusaran masyarakat untuk tampil menderma darah, dan di Pusat Darah Negara sendiri dan tabung-tabung darah di seluruh negara, kami mengambil langkah-langkah ya untuk pencegahan, melakukan SOP-SOP yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan bagi meminimalkan risiko untuk penularan COVID-19 semasa pendermaan. Jadi bila ditanya sama ada selamat, saya berpendapat sekiranya kita bukan sahaja Pusat Darah Negara dan tabung-tabung darah, tetapi malahan penderma darah itu sendiri mengambil langkah-langkah keselamatan tersebut, kita boleh mengurangkan risiko. Dan alhamdulillah sehingga ini masih belum lagi terdapat laporan di seluruh negara ataupun di dunia di mana seseorang itu mendapat jangkitan semasa menderma darah. Baik, itu antara yang boleh menarik nafas lega lah setakat ini. Tiada lagi, dan insya-Allah tak ada, kita faham, kerana orang kata jangkitan COVID-19 itu tidak melalui pemindahan darah dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ya. Betul. Baik, Fazli? Ya, itu yang menjadi risauan sebenarnya, sebab saya pun saya tanya juga, sebab anda kata kalau saya ini salah seorang daripada penderma darah, kita nak tahulah jaminan kan sama ada yang penderma darah itu darahnya itu adakah darah yang sesuai, dan penerima darah itu ataupun bagaimana kan. Jadi doktor telah perkongsikan tadi, dan saya percaya banyak kesangan sebenarnya yang berlaku sekarang ini. Contohnya bagi penderma darah di kawasan GKPD diperketatkan, agak susah untuk mereka nak keluar dan sebagainya. Dan saya percaya juga bagi Pusat Darah Negara pun saya rasa ada cabaran-cabaran yang ada dalam kita ingin mendapatkan darah yang sesuai ataupun tabung darah ini. Saya rasa ada cabaran dari pihak Pusat Darah Negara. Mungkin doktor boleh kongsikan. Ya, terima kasih. Mengenai penderma-penderma yang berada di kawasan PKPD ataupun PKPP B seperti di Lembah Kelang ni, apa yang kami boleh bantu adalah kami menyediakan slip perjalanan, ataupun penderma darah boleh membawa buku merah mereka, dan sekiranya perlu melepasi roadblock dan sebagainya, boleh menunjukkan slip perjalanan tersebut, appointment slip tu, ataupun buku merah. Dan alhamdulillah sehingga kini kita mendapat satu kerjasama yang sangat baik daripada pihak berkuasa seperti polis, tentera dan juga MKN untuk membenarkan kami menjalankan pendermaan darah dan juga kempen-kempen derma darah bergerak. Masalahnya buat masa ini adalah banyak daripada penganjur-penganjur kempen derma darah kita membatalkan kempen derma darah bergerak tu. Kalau minggu lepas saya maklumkan ada lebih kurang 35 kempen derma darah dibatalkan, sehingga hari ini 80 kempen derma darah telah dibatalkan untuk Pusat Darah Negara sahaja. Tu belum lagi di tabung-tabung darah lain. Dan kita fahami kenapa pembatalan ini dilakukan oleh penganjur kita. Mungkin mereka mempunyai kekangan untuk memberi fasiliti yang luas untuk kita lakukan penjarakan sosial, ataupun mereka perlu melakukan kawalan pergerakan dan sebagainya. Tapi tanggungjawab untuk menderma darah tu masih ada. Pesakit masih memerlukan. Jadi kita masih juga membuat, maksudnya kalau sebelum ini penderma darah kita ramai yang menderma di kempen-kempen derma darah, jadi kita minta untuk penderma-penderma darah kita pergi ke tabung-tabung darah berhampiran dan menderma darah di pusat pendermaan darah statik.
Seperti yang ditunjukkan tadi, kita ada 3 ya di bawah Pusat Darah Negara, di Jalan Tun Razak, di Puspanita di Putrajaya dan juga di Mid Valley. Baik. Di tempat lain yang boleh dilakukan pendermaan darah contohnya ialah di Universiti Malaya dan juga Hospital Ampuan Rahimah di Klang. Jadi ada banyak sebenarnya tempat untuk mendema darah di Lembah Kelang ini, manakala mereka-mereka yang berada di luar Lembah Kelang boleh mendema di lokasi masing-masing, dapatkan informasi di laman sesawang kami ataupun daripada Facebook kami dan boleh hubungi tabung-tabung darah tersebut. Dan itu cabarannya adalah untuk kita memastikan kita dapat memenuhi keperluan pesakit yang perlu mendapatkan darah sebagai salah satu daripada rawatan mereka. Itu cabaran paling besar, di samping kita memastikan kita mematuhi arahan-arahan untuk memastikan kita boleh membendung penularan COVID-19 semasa pendermaan. So, tentunya bila Dr. Nur Yati menyebutkan segala langkah yang diambil, pastinya telah pun dikuatkuasakan untuk pastikan keselamatan mereka yang datang dan hadir untuk mendema darah dan sebagainya. Bagi kita yang kita khawatir bukan sahaja keselamatan kita, tapi keselamatan darah kita untuk diberikan kepada pesakit. Bagi mereka yang tak tahu sebenarnya bagaimana kesihatan kita memain peranan dalam kesihatan darah kita yang diberikan ataupun yang didemakan. Ya, prinsip yang kami ambil di Pusat Darah Negara dan di tabung-tabung darah lain adalah kita perlu menjaga keselamatan penerima darah. Betul. Maksudnya darah itu perlu selamat, dan kita juga perlu menjaga keselamatan dan kesejahteraan pendema darah kita. Jadi dua-dua ni sama penting untuk kita pastikan. Maksudnya untuk seseorang itu datang menderma, kita mengadakan beberapa kriteria. Yang paling penting adalah mereka perlu sihat pada hari tersebut. Tidak ada orang kata gejala seperti batuk, sesema, demam. Tak perlu disaring untuk COVID-19? Tak. Lagi satu, mereka juga perlu memastikan tidak mempunyai risiko. Baik. Contohnya tidak berada di dalam satu rumah dengan mereka yang under investigation ataupun positif COVID. Jadi mereka-mereka ni kita minta tangguhkan dahulu. Bagi mereka yang memenuhi kriteria tu dan kriteria-kriteria yang lain, mereka sahaja dibenarkan untuk datang mendema darah, dan pendema-pendema juga diminta untuk mematuhi SOP yang saya nyatakan tadi, termasuklah memakai mask, pelitup muka dan mengamalkan hand hygiene sepanjang proses tersebut. Sepanjang proses. Ya. Baik. Dan apa yang kita lakukan, kita tidak menyaring menggunakan ujian ya untuk pendema darah kita bagi COVID-19 ya, tapi kita lakukan ujian saringan suhu. Kita tanyakan, kita minta pendema darah kita untuk mengisi borang deklarasi COVID-19. Baik. Yang mana ada soalan-soalan yang kita tanyakan, dan kemudiannya mereka akan melalui proses pendaftaran, kemudiannya kaunseling oleh petugas kesihatan sebelum mereka boleh mendema darah. Baik, Doktor. Fazli? Okey, baik Doktor. Saya percaya ramai di antara kita, bukan saja dekat Malaysia, malahan serata dunia sekarang ini nanti-nantikan vaksin yang boleh merawat COVID-19 ini. Dan bercerita berkenaan dengan darah, dan saya difahamkan juga bahawa berdasarkan kajian plasma darah yang telah pun didermakan daripada bekas pesakit COVID-19, berdasarkan kajian juga mampu untuk merawat pesakit COVID-19 ini. Sebab difahamkan juga pada tempoh hari ataupun ketika fasa virus Ebola yang berlaku di Afrika Barat tempoh hari juga mereka menggunakan plasma darah ini untuk merawat penyakit tersebut. Bagaimana Doktor melihat tentang pendermaan plasma darah daripada bekas pesakit COVID-19 ini? Ya, pendema yang pesakit yang telah sembuh sepenuhnya ya dan mendemakan darah mereka mempunyai antibody, iaitu satu bahan yang untuk melawan virus COVID-19 lah ya. Dan terapi seperti ini sebenarnya memang dah lama digunakan, seperti yang Fazli nyatakan tadi semasa Ebola dan juga banyak lagi kes-kes sebelum ni ya. Tetapi buat masa ni masih lagi kita masih lagi proses ini di peringkat kajian.
Maksudnya kita perlu melihat kepada keberkesanan dan keselamatan penggunaan plasma daripada mereka yang telah sembuh. Di Pusat Darah Negara sendiri, kami juga telah mendapatkan beberapa pesakit yang telah sembuh dan kita adakan kerjasama dengan pakar perubatan penyakit berjangkit di Hospital Sungai Buloh untuk mengenal pasti siapakah pesakit-pesakit yang telah sembuh dan memenuhi kriteria untuk mendema darah dan mereka sahaja yang kita panggil untuk melakukan pendemaan darah dan kita telah mendapatkan beberapa jumlah beg untuk kegunaan pesakit dan kita juga fahami ada di beberapa tempat juga telah digunakan plasma ini dan kita perlu melihat kepada efikasi ataupun keberkesanan tersebut dan perkara ini dilakukan bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia juga ya. Baik, Doktor, kita bercakap mengenai ialah kita antara prioriti untuk mencari vaksin ataupun jalan penyelesaian untuk kelangsungan kita menentang COVID-19 ini. Tapi kita ingin tahu juga antara mungkin bekalan darah pada ketika ini di negara kita. Walaupun dalam COVID-19 kita tahu memang tak cukup atau tak ramai orang yang keluar untuk mendema darah. Tapi kita melihat peningkatan kes 5 hingga 10% kes kemalangan sebagainya. Jadi sebenarnya pada ketika ini walaupun hanya 60% sahaja yang keluar untuk mendema darah, adakah itu angka yang cukup atau kita perlu lagi usaha dari orang ramai, Doktor? Kita memang perlukan usaha daripada orang ramai kerana darah ini diperlukan setiap hari. Kita memerlukan seperti statistik yang dikongsikan sebentar tadi, kita perlukan 2,000 beg darah. 2,000 beg darah? Sehari di seluruh Malaysia. Manakala di Lembah Kelang sahaja kita memerlukan 500 hingga 600 beg sehari untuk kegunaan pesakit. Memang ada pesakit yang kita boleh jangkakan keperluan mereka. Contohnya pesakit yang mempunyai penyakit thalassemia, iaitu masalah pada sel darah merah sendiri. Dan mereka memerlukan pemindahan darah setiap bulan. Contohnya, dan negara kita mempunyai bilangan pesakit yang agak tinggi untuk penyakit tersebut. Terdapat juga pesakit-pesakit lain, contohnya pesakit yang mengalami kanser ataupun penyakit kanser darah seperti leukemia. Mereka masih perlu orang kata bertarung dengan kanser tersebut, mengambil ubat kemoterapi dan sebagainya, dan ubat-ubatan ini juga menyebabkan som-som tulang tidak boleh berfungsi seperti biasa. Tidak boleh menghasilkan darah. Jadi kita perlu bantu mereka dalam mereka melawan penyakit-penyakit ini. Jadi itu adalah mereka yang kita boleh jangka keperluannya. Kita juga mempunyai kumpulan pesakit yang kita tidak boleh jangka. Mangsa kemalangan ataupun ibu-ibu yang mengalami satu keadaan yang kita panggil postpartum hemorrhage, yang mana selepas mereka bersalin mendapat pendarahan. Dan pendarahan ibu bersalin ini kalau dia terjadi jumlah darah yang hilang tu agak tinggi. Jadi kita perlu mengadakan bekalan darah pada ketika mereka memerlukan. Jadi dengan yang demikian kita lihat kita dah dapat pengalaman sebelum ini yang mana kita kekurangan dalam 30 hingga 40% daripada biasa. Jadi untuk PKPB kali ini kita telah mewar-warkan daripada peringkat awal dan pada masa itu pun stok bekalan darah kita agak rendah dan alhamdulillah kami sangat-sangat terharu di atas usaha yang ditunjukkan oleh pendema-pendema kita maupun pendema sedia ada ataupun pendema baru yang tampil untuk membantu. Dan saya berpendapat kerana kita tak tahu bagaimana perjalanan COVID ini dan kita perlu lakukan sama-sama daripada pihak Pusat Darah Negara dan juga pihak pendema untuk sama-sama mengamalkan SOP-SOP yang kita nyatakan tadi, penjarakan sosial, masking dan sebagainya, sebab kita tahu langkah-langkah yang kita ambil itu boleh membantu untuk memutuskan rantaian COVID-19. Jadi masih lagi ada benda yang kita boleh buat untuk jaga diri kita, jaga keluarga kita dan jaga orang-orang di sebelah kita. Di perjuangan yang dikatakan berantai, seorang yang lakukan, ramai lagi yang akan terselamat. Baik, Fazli?
Fazli, rasanya ada masalah connection di situ. Okey, kita dah sekarang okey ke? Okey, dah okey dah. Dah boleh dah. Okey, baik. Okey, teruskan. Tahu bahawa sekarang ini kalau lah sebelum negara kita dilanda penyidik COVID-19, juga di antara kita yang tidak mahu pergi berdarah sebab mereka ini takut dengan pelbagai benda, pelbagai stigma yang mungkin mereka boleh gambarkan. Tetapi dalam fasa pandemik COVID-19 ini ada yang tidak mahu berdarah sebab ada juga yang mengatakan bahawa dengan pendermaan darah ini boleh terjangkiti COVID-19 ini. Jadi untuk waktu ini, sekarang ini sebagai penerangan pencerahannya, kita boleh kongsikan adakah virus COVID-19 ini boleh kita terjangkiti melalui darah itu sendiri, Doktor? Ya, COVID-19 merupakan satu virus yang menyerang sistem pernafasan, dan ianya tidak tersebar di dalam darah, dan sehingga kini di seluruh dunia kita lihat tidak ada lagi laporan yang mana-mana pesakit mendapat COVID-19 melalui pemindahan darah ataupun daripada pendermaan darah buat masa ni lah. Dan kita yakin virus tersebut memang tak disebar melalui darah, dan dalam kita melakukan pendermaan darah juga sebelum ini kita mempunyai SOP yang tertentu. Ini adalah kerana produk darah ini merupakan satu produk terapeutik. Jadi kita perlu mematuhi standard-standard yang tertentu, dan kita memang ada SOP sebelum ini. Jadi apabila terjadinya COVID-19, kita menambah baik SOP kita untuk menyesuaikan dengan keadaan virus ini, sebab kita tahu dia boleh tersebar melalui pernafasan, melalui cecair, titisan cecair. Jadi itu yang pentingnya kita memakai mask. Itu pentingnya kita melakukan hand hygiene dan melakukan penjarakan sosial dan melakukan disinfection. Dan kita juga di Pusat Darah Negara, kita juga saring petugas-petugas untuk memastikan mereka berada di pada kesihatan yang optimal untuk mereka menjalankan tugas. Dan masalahnya ialah COVID-19 ini memang berada di dalam komuniti. Kan, itu yang kita bimbang, kita faham. Antara itulah sebabnya penganjur kempen derma darah kita membatalkan banyak kempen-kempen derma darah, tetapi keperluan itu ada, dan bagaimana kalau boleh kita bantu pesakit yang memerlukan. Dan antara lain yang kami buat ialah kami akan memanjangkan waktu operasi untuk memudahkan penderma. Contohnya mungkin waktu pagi bekerja seperti biasa, kami beroperasi contohnya di Jalan Tun Razak sehingga pukul 8 malam. Jadi selepas penderma darah habis bekerja, mungkin boleh datang, ataupun di hujung minggu pun boleh menderma darah. Baik, secara ringkasnya kita paparkan di kaca TV anda, ini pusat pendermaan darah statik yang anda boleh pergi dan kunjungi untuk memastikan anda juga menyampaikan tanggungjawab anda untuk memastikan bekalan darah negara kita mencukupi. Seperti disebutkan oleh Dr. Noryati tadi, inilah satu tanggungjawab kita bersama untuk memastikan kita semua mempunyai bekalan darah yang cukup untuk hari-hari yang tidak menentu bagi mereka yang memerlukan darah secara konsistennya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Noryati kerana sudi meluangkan masa hari ini, Pengarah Pusat Darah Negara, kerana memberikan kita antara pencerahan yang terkini berkenaan dengan bekalan darah di negara kita. Fazli? Ya, betul. Sebenarnya boleh kita gambarkan dekat sini, sebenarnya andai kata kalau kita ini tidak mempunyai kewangan, tidak mempunyai duit yang lebih untuk kita menderma, apa kata kita gunakan kurniaan Allah SWT ini, darah ini sebenarnya dikongsikan bersama dengan mereka yang lain. Dan perlu diingatkan, Sofia pun dah ingatkan, satu pek darah mampu untuk menyelamatkan 3 nyawa manusia. Itu yang kita harus ingat. Ingat tu. Terima kasih mengingatkan, Fazli. Terima kasih sekali lagi. Ucapkan Dr. Noryati.